Selamat siang dan bertemu sekali lagi dalam channel Belajar Matematik Om Zaimus. Jadi pada hari ini saya akan membahaskan subtopik yang seterusnya, iaitu subtopik 1.12, menentukan domain dan julat bagi suatu fungsi. Namun sebelum tu saya ingin mengimbas kembalilah apa yang telah kita belajar semalam. Baik, semalam kita telah belajar apakah takrifan ataupun definisi hubungan, apakah itu definisi fungsi, dan apakah perbezaan di antara hubungan dan fungsi. Jadi untuk sepintas lalu, saya dah terangkan bahawa hubungan ialah suatu perkaitan yang menghubungkan antara unsur dalam set A kepada unsur dalam set B. Maknanya dia ada perkaitan. Jadi kalau kita nampak ada padanan pemetaan, kita nampak ada perkaitan, maka dia adalah hubungan. Straight away dia adalah hubungan. Tetapi fungsi pula, dia satu hubungan khas yang memetakan, ini dia punya clue dia. Setiap unsur dalam set A tepat kepada hanya satu unsur dalam set B. Ingat ya, clue dia setiap dan tepat kepada hanya satu unsur dalam set B. Itu fungsi. Dan semalam juga kita telah belajar bahawa hubungan terdapat 4 jenis, iaitu hubungan satu-satu, hubungan banyak satu, hubungan satu banyak, dan hubungan banyak-banyak. Manakala fungsi, hanya ada 2 jenis sahaja, iaitu fungsi satu-satu dan fungsi banyak satu. Dan pelajar kena ingat ya, satu hubungan itu tidak semestinya fungsi. Tidak semua hubungan itu adalah fungsi, tetapi setiap fungsi mestilah hubungan. Itu kena ingatlah. Dan semalam juga kita telah belajar bagaimana kita nak menentukan apabila diberi graf sama ada suatu hubungan fungsi ataupun bukan fungsi. Contoh ni, katakanlah kita ada hubungan y sama dengan setengah x kuasa 2 tambah 1. Kita tak tahu dia hubungan ni fungsi ke bukan fungsi. Jadi kita uji dengan membina garis mencancang pada graf. Ini contohnya. Ini garis mencancang. Jika garis mencancang memotong graf hanya pada satu titik saja, maka lengkung atau graf ini adalah fungsi. Jadi dekat paksi sini biasanya kita nampak masa kita tingkatan 1, 2, 3, dalam buku dia tulis y saja. Y itu adalah hubungan. Tapi kalau kita dah yakin dia adalah fungsi, kita boleh tulis fx. Dan di sini pun kita y ni pun kita boleh gantikan fx. Fx tu menandakan fungsi. Semalam dah belajar kan tata tanda bagi fungsi. Jadi fungsi kalau kita katakanlah kita dah confirm dia sebagai fungsi. Jadi bila dah confirm, kita boleh ubah dia kepada 3 bentuk. Semalam kita dah belajar, iaitu bentuk graf. Tapi ini dah bentuk graf, tak payahlah. Yang kedua bentuk gambar raja anak panah, dan yang ketiga ialah pasangan bertertib. Kalau kita nak tukarkan kepada gambar raja anak panah, kita boleh buat macam ni lah. Sekejap, saya di atas. Katakanlah kita nak tukar kepada gambar raja anak panah. Kita raja anak panah. Kita boleh buat 2 bulatan yang berbentuk cembung seperti ini. Kita tandakan sebagai, ini kita panggil set X besar ya. Sebab paksi X ini, paksi X kecil, tapi kat sini X besar. Ini kita boleh tulis set Y. Jadi dekat paksi X ni, kita tak payah ambil banyak lah, sebab boleh banyak titik. Kita ambil 4 saja. Titik ni, titik ni, titik ni dengan titik ni. 1, 2, 3, 4 sajalah. Jadi dia punya nilai X negatif 3, negatif 2, 1 dan 3. Kita boleh tulis negatif 3, negatif 2, 1 dan 3. Kita buat titik macam ni. Sekali lagi ya. Negatif 3, negatif 2, 1, 3. Kemudian kita tengok set Y. Ini nilai Y kita boleh ambil 1,5, 3, 5,5. Jadi kita tulis 1,5, 3, 5,5. Kemudian kita connectkanlah dia. Kita sambungkan dia dengan satu garis. Boleh guna pembaris lah. Negatif 3 dapat 5,5. Negatif 3, 5,5. Kita sambungkan macam ni.
Kemudian dapat negatif 2, 3. Negatif 2, 3. Kita sambungkan macam ni. Okey, negatif 2, 3. Kemudian 1, 1/2. 1, 1/2. Ni kita sambungkan macam ni. 1, 1/2. Okey. Kemudian yang terakhir 3, 5/2. 3, 5/2. Kita sambungkan macam ni. Inilah dia bentuk raja, anak, panah. Okey, yang di atas ni sebab kita dah yakin bahawa dia fungsi, kita boleh tulis F. Okey, kita boleh tulis F. Dan semalam kita dah belajar tata tanda dia. Apa tata tanda dia? Okey, ada dua cara semalam. Saya dah ajar. Yang pertama, apa dia? Fx sama dengan yang ni. Setengah X kuasa 2, dia punya persamaan dia. Setengah X kuasa 2 tambah 1. Setengah X kuasa 2 tambah 1. Atau satu lagi yang dalam bentuk arrow tu. F 2 titik X. Okey, ada arrow. Okey, kita tulis setengah X kuasa 2 tambah 1. Ini dia punya tata tanda. Okey, oleh sebab ini adalah fungsi. Okey, fungsi apa? Saya nak tanya. Fungsi ada dua jenis. Iaitu satu-satu dan banyak satu. Yang ini satu ke banyak satu? Banyak satu. Kenapa banyak satu? Kenapa banyak satu? Okey, banyak satu kalau kita tengok sini ada dua. Okey, dia menekan tepat kepada satu. Tapi daripada dua jadi satu. Dua lebih dari satu. Lebih satu banyak. Banyak satu. Yang ini satu, satu. Satu, satu. Yang ini ada dua. Pergi satu. Banyak satu. Sebab itu kita namakan banyak satu. Fungsi banyak satu. Dan oleh kerana kita dah tahu bahawa ini adalah fungsi, boleh juga kita tuliskan, okey, sini X, sebab ini set X besar, yang atas ni X kecil. Fx sama dengan ni, dia punya rumus dia. Setengah X kuasa 2 tambah 1. Kita boleh letakkan dekat atas ni. Inilah dia cara-cara untuk melukis gambar raja, anak, panah. Fx sama dengan setengah X, kita baca daripada tengah. Fx sama dengan setengah X kuasa 2 tambah 1. Maknanya F negatif 3 dapat 5,5. Kita tulis macam ni. F negatif 3 dapat sama dengan 5,5. Okey. F negatif 2. F negatif 2 kita dapat negatif 2 dapat 3. Dapat 3. F1. F1 dapat berapa ni? 1,5. Dan yang terakhir F3. Okey, F3 dapat berapa? F3. Okey, F3 dapat berapa? Tengok. F3 dapat 5,5. Kita boleh tulis 5,5. Kita boleh buat macam ni. Tetapi inilah dia cara-cara untuk melukis gambar raja, anak, panah. Okey. Dan kita boleh juga convertkan graf ni ataupun gambar raja, anak, panah ni kepada pasangan bertertib. Okey, macam mana semalam saya dah ajar pasangan bertertib. Pasangan bertertib. Okey, semalam saya dah ajar ada braces, ingat tak? Ada braces. Negatif 3, 5,5. Okey, ada bracket, negatif 3, 5,5. Okey. Buat lagi bracket, negatif 2, 3. Negatif 2, 3. Tutup bracket, koma. Kita tengok sinilah senang yang ni. 1, 1,5. 1, 1,5. Okey. Tutup bracket. Tutup bracket. Okey. Koma. Dan yang terakhir berapa ni? Buka bracket. 3, 5,5. 5,5. Okey. Tutup dengan braces. Inilah bentuk pasangan bertertib. Ini kuliah dalam video sebelum ini. Jadi untuk hari ini kita lanjut untuk hari ini. Hari ini ialah subtopik kita ialah untuk menentukan domain dan julat bagi suatu fungsi. Okey, sekarang kita dah tak belajar hubungan lagi. Kita belajar fungsi saja. Okey. Baik pelajar, fungsi graf bagi suatu fungsi terdapat dua jenis, iaitu bentuk grafnya terdapat dua jenis, iaitu graf bagi fungsi diskrit dan graf fungsi selanjar. Apa maksud graf fungsi diskrit? Okey, fungsi diskrit ni adalah titik-titik-titik saja graf dia. Dan titik-titik ni terpisah dan tidak disambungkan oleh sama ada garis atau lengkung. Ini kita panggil fungsi graf bagi fungsi diskrit, iaitu titik-titik nyata saja.
nyata yang terpisah dan tidak disambungkan dengan garis atau lengkung. Jadi kalau titik-titik ni pelajar kena ingatlah graf bagi fungsi diskrit. Dan satu lagi ialah graf fungsi selanjar. Ini graf fungsi selanjar. Maksudnya titik-titik, katakanlah kita ada titik ni kita boleh sambungkan dengan lengkung atau garis, tak kisahlah. Itu kita panggil selanjar. Graf fungsi selanjar ialah titik-titik yang disambungkan dengan garis atau lengkung dalam selang tertentu. Selang ni maksudnya daripada X berapa? Katakanlah daripada X2 hingga 5. Jadi dalam selang ni lah grafnya, dalam selang ni. Okey, dalam selang ni. Itu kita panggil selang. Okey, selang. Jadi sekali lagi, graf bagi suatu fungsi terdapat dua jenis, iaitu graf fungsi diskrit dan graf fungsi selanjar. Baik, sekarang kita nak masuk perkara yang sepatutnya kita belajar, iaitu bagaimana kita nak menentukan satu domain, dua kodomain dan ketiga julat bagi suatu fungsi. Kita tengok fungsi ni. Apa fungsi dia? Kita buat dalam bentuk arrow diagram macam ni. Bukan dalam bentuk graf ya, arrow diagram. Apa fungsi dia? Ni fungsi dia. Fx sama dengan 2x tambah 1. Kalau kita masukkan nilai 1, F1, 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Jadi apakah yang dikatakan domain? Ingat pelajar kena ingat. Domain ialah semua unsur dalam set X. Domain. Maknanya ialah, kita tengok ini set X, semua ni. Ini kita panggil domain. Atau dengan kata lain, nilai-nilai ni yang kita boleh gantikan dalam fungsi. Maksud 1 boleh gantikan dalam fungsi ni dapat 3. 2 boleh ganti, 3 boleh ganti, 4 boleh ganti. Kalau cuba kita gantikan 4. 2 kali 4, 8. Tambah 1, 9. Jadi nilai-nilai yang kita boleh gantikan dalam fungsi, maka itu kita panggil domain. Atau senang ingat, domain tu semua set X lah. Kita nampak X, semua sekali kita ambil. Dan cara tulis dia untuk domain, kalau yang soalan ni, kita tulis domain sama dengan ada braces, tulis semua unsur set X. 1, 2, 3, 4. Kena tulis braces. Kalau tak tulis, awak tulis 1, 2, 3, 4 je salah. Apa itu kodomain? Kodomain ialah, ingat ya, kodomain kalau tadi semua unsur set X, kodomain semua unsur set Y. Mana unsur set Y? 3, 5, 7, 9, 11. Kita ambil semua, tulis saja 3, 5, 7, 9, 11. Tulis saja. Itu kodomain. Kalau nak baca kat sini, kodomain ialah set unsur Y, iaitu nilai-nilai Y yang mungkin muncul bagi fungsi F. Maknanya nilai 3, 5, 7, 9, 11 ni nilai-nilai yang mungkin muncul. Apabila nilai X kita gantikan dalam fungsi, dia muncul ke tak? Kita tengok 3. Bila ganti 1, dia muncul 3. 2 jadi 5. Jadi 5 muncul. 3 jadi 7. 7 muncul. 4 jadi 9. 9 muncul. 11 ni tak muncul. Tapi kita tak tahu lagi. Jadi dia nilai-nilai yang mungkin muncul. Tetapi nilai yang sebenarnya muncul, itu kita panggil julat. Julat ni kena ingat julat ni masih lagi unsur dalam set Y. Boleh ambil semua, tapi tak semestinya semua. Kadang-kadang sebahagian saja. Iaitu nilai yang sebenarnya muncul. Maksudnya nilai yang ada pemetaan, ada padanan. Mana yang ada padanan? 3, 5, 7, 9. Jadi yang ada padanan ialah 3, 5, 7, 9. Yang ada pemetaan. 11 tak. 11 ni mungkin muncul, tapi dia tak muncul. Jadi nilai yang sebenarnya muncul ialah 3, 5, 7, 9. Jadi saya bulatkan ni, ini kita panggil julat. Bulat semua kita panggil kodomain. Jadi julat ni ialah sebenarnya masih lagi set unsur Y, tetapi nilai yang sebenarnya muncul. Atau dengan clue yang lain, nilai yang ada pemetaan. Daripada objek menjadi image. Itulah domain, kodomain dan julat. Jadi lagi sekali, domain apa? Domain ialah semua unsur set X. Semua kataan semua. Set unsur X. Kodomain apa? Kodomain ialah semua unsur set Y. Set unsur Y. Semua. Ambil saja semua. Julat? Tak semua. Tapi dia masih lagi unsur dalam set Y. Masih lagi set unsur set Y. Set Y.
Tetapi kita kena perhatikan, iaitu nilai yang sebenarnya muncul. Okey, tak boleh ambil semua. Nak ambil semua kadang-kadang ada yang boleh. Tapi biasanya banyak yang tak boleh. Jadi julat ialah unsur dalam set Y, masih lagi dalam set Y, tapi nilai-nilai yang sebenarnya muncul bagi fungsi f. Okey, untuk lebih faham lagi, mungkin terlalu cepat, untuk lebih faham kita tengok contoh dalam buku teks lah. Okey, kita tengok contoh ni. Baik, apa contoh dia? Tentukan domain, kodomain dan julat bagi setiap fungsi f. Jadi ini semua fungsi ini dalam bentuk gambaran jarak panah. Ini dalam bentuk graf, Tapi ini adalah graf fungsi diskrit. Ini adalah graf fungsi selanjar. Ini ingat selanjar. Okey, yang pertama kita tengok soalan A. Apakah domain? Okey, buat braces. Domain, okey, saya dah beritahu. Ambil saja semua unsur dalam set X. Apa unsur dalam set X? P, Q, R, S. Maksudnya nilai-nilai yang kita boleh gantikan dalam fungsi. Okey? Nilai-nilai yang kita boleh gantikan dalam fungsi boleh dapat jawapan. Tapi ambil sajalah semua unsur set X, iaitu P, Q, R dan S. Apa itu kodomain? Kodomain ialah nilai-nilai yang mungkin muncul, ataupun dengan kata lain, ambil je lah semua unsur dalam set Y, iaitu 1, 3, 4, 7, 9. Okey, ambil semua. Set Y ni ambil semua. Nilai-nilai yang mungkin saja muncul. Okey, dia pun mungkin tak muncul. Okey, tapi dia kemungkinan semua ni muncul. Apabila benda ni ganti dalam fungsi, dia mungkin muncul. Okey, dan yang terakhir ialah julat. Okey, julat ni kalau bahasa Inggeris dia panggil range. Okey, ada braces, semua ada braces Julat. Julat kita ambil bukan semua Kita tengok set dalam unsur-unsur dalam set Y, kita tak boleh ambil semua. Kita ambil yang ada padanan saja. Yang ada padanan 1. Yang ada padanan 3. 4 tak ada padanan. R ada. Jadi kita ambil 7. Dan yang 9 pun kena ambil sebab dia ada padanan dengan S. Jadi 1379 ni nilai yang sebenarnya muncul. Yang 13479 ini kodomain ni nilai yang mungkin muncul. Ini sebenarnya muncul. Jadi kesimpulan, domain ambil saja semua set X. Kodomain ambil saja semua set Y. Julat atau range, kita tengok yang nilai sebenarnya muncul. Atau dengan kata lain, nilai yang ada padanan. Dan kita pergi ke contoh B. Domain. Domain kita dah beritahu kan. Kita tengok, kita ambil saja semua unsur dalam set X. Kita tengok yang ada titik. Ni ada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik. Mana set X dia? Ni negatif 2. Tulis negatif 2. Yang titik ni pula X dia berapa? 0. Titik ni pula X dia berapa? 1. Titik ni pula X dia 2. Titik ni X dia berapa? 3. Titik ni X dia berapa? 4. Kita ambil saja semua unsur pada set X. Kodomain. Ambil saja unsur pada set X ke set Y? Iaitu, kalau ini set X, kita ambil saja set Y. Set Y. Titik ni, yang Y dia sini, 1. Titik yang ni, Y dia berapa? 3. Titik yang ni, Y dia berapa? 5. Titik yang ni, Y dia berapa? 2. Titik yang ni, Y dia berapa? 4. Tengok yang Y saja. Titik ni, Y dia berapa? 4. Dah ada 4. Kalau dah ada 4, kita tulis sekali saja. Dan lebih baik awak susunlah daripada kecil ke besar. Sebab ini 1, 3, 5, 2, 4 berterabur. Susun balik. Iaitu 1, 2, daripada kecil ke besar 3, 4 dan 5. Ini kita panggil kodomain. Dan yang terakhir kita panggil julat. Julat nilai-nilai dalam, kena tengok dekat paksi Y juga, dekat set Y, tapi nilai-nilai yang sebenarnya muncul. Jadi untuk ni sebenarnya muncul 1. Jadi 1 kena masuk jugalah. Yang ini titik yang ni nilai yang muncul 3. 3 ada. Yang ini nilai yang muncul 5. Sebenarnya muncul 5 ada.
Yang ini nilai dia 2. 2 ada. Yang ini titik ni nilai yang sebenarnya muncul 4. Ada 4. Yang sini nilai yang ada pemetaan atau sebenarnya muncul 4. Ada 4. Jadi di sini julat dengan kodomen adalah sama. Jadi kita ambil sajalah 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ya, di sini kodomen dengan julat adalah sama. Okey, sebab julat tu ialah kita tengok juga unsur dalam set Y, tetapi nilai yang sebenarnya muncul. Jadi bagi titik ni yang muncul 1. Jadi sini 1 ada. Titik ni sebenarnya muncul 3. 3 ada. Okey, titik ni 5. 5 ada. Titik ni 2. 2 ada. Okey, titik ni 4. Titik ni pun 4. Jadi ada 4. Jadi di sini kodomen dengan julat adalah sama. Okey, untuk info sajalah, apabila kodomen dan julat adalah sama, kita boleh kata nama fungsi itu ialah fungsi surjektif. Ini info sajalah. Okey, fungsi tak nampak fungsi surjektif. Okey, kalau dia sama. Dan kita tengok contoh yang terakhir, iaitu contoh C. Okey, tengok contoh C. Okey, tengok graf dia. Okey, ini diskrit selanjar, fungsi selanjar. Apa itu domen? Okey, oleh kerana dia selanjar, maka domen kita kena tengok, kita kena ambil semua unsur dalam set X, iaitu daripada 0 ke 3. Ni X, 0, sebab grafnya daripada sini turun ni atas. Jadi domen ni daripada 0 ke 3. Jadi domennya cara nak tulis ialah X kurang atau termasuk 3 besar 0. Ini kita baca daripada tengah. X besar 0, X kurang 3. Iaitu antara 0 dengan 3. Ini set. Kan saya dah kata domen ialah set X. Sebab graf ni kat sini je. Ini dia punya set X dia. Okey. Apa pula kodomen? Kodomen saya dah kata ambil saja semua set Y. Mana set Y? Set Y kita tengok graf ni. Graf ni paling rendah dia turun 2. Kemudian dia naik paling atas, paling tinggi dia pergi berapa? 6. Jadi kita kena tulis Fx. Okey, Fx besar sama dengan 2 kurang sama dengan 6. Okey, sebab daripada dia start dari sini, dia turun paling rendah 2. Kemudian dia naik paling tinggi 6. 6. Sebab kodomen kita kena tengok pada Fx, iaitu pada unsur dalam paksi atau unsur dalam set Y. Dan yang terakhir, julat. Okey, oleh kerana semua ni kena, julat ialah nilai yang sebenarnya muncul. Jadi ini semuanya muncul daripada 2 ke 6. Sebab julat tu masih lagi dalam set Y. Jadi di sini kodomen sama dengan julat, maka julat dia ialah masih lagi Fx sama dengan kurang 6 besar 2. Cara nak baca Fx besar 2 termasuk 2, Fx kurang dan termasuk 6. Okey, cara nak baca. Jadi di sini sekali lagi kodomen sama dengan julat, maka kita boleh kata fungsi adalah fungsi surjektif. Baik, itu saja kita punya PDPC pada hari ini. Jadi jangan lupa buat latihan dia dalam buku teks. Sekejap saya tengok buku teks. Ini dia latihan dia. Latih diri 1.2, buat soalan nombor 1 saja. Soalan nombor 2 tak payah buat, sebab soalan nombor 2 saya akan bincangkan dalam video yang khusus. Sebab ini adalah melibatkan fungsi nilai mutlak. Mungkin video untuk seterusnya lah saya akan bincangkan secara khusus fungsi nilai mutlak. Baik, jangan lupa buat latihan. Contoh, ini contoh tadi yang saya bincangkan tadi, contoh ni. Okey, kalau tak faham tengok balik contoh ni. Okey, kemudian contoh ni salin dalam buku dan buat latihan. Ini pun dalam buku. Baik, itu saja. Sampai jumpa. Sekian. Terima kasih.